Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. La tahsud illa abdan kad luffa fi malabisit taqwa. Hadza huwal aish. Wa ma atyaba aishul muhib ma'al habib iza lam yattali alaihi raqib. Fa in ahabba an yattali alaihi raqibun fama sadaka fi hubbih wa kullu man arada an ya'lama ahadan bihalih ya faqad khudi fala takun ka arbabid dunya alladhina talaqtumuhu dunya bal kun ma'al ladhina talaquha wa faraquha qabla an tufariqaha qabla an tufariqahum. Artinya jangan engkau mendengki, jangan ada hasad dengki seseorang melainkan terhadap seorang hamba yang diselimuti dalam pakaian-pakaian takwa. Ya, kita tak boleh hasad dengki. Hasad dengki ni membatalkan segala amal pahala kita ni. Besar ya? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulu narul khatab. Hasad dengki ni dia memakan segala amal kita, segala tu. Dia buat dalam kalimah jamak tu. Ya, al-hasadu yaqul hasanat. Kalau hasanah satu, hasanatan dua, hasanat jamak semua. Mayang puasa, zikir kita habis, haji habis semua ditolak tu. Terbakar habis. Ya, dimakan oleh apa? Hasad. Al-hasadu yaqulul hasanat kama ta'kulu narul hatab. Bandingannya macam api makan kayu kering. Api kalau sedang marak kan, pokok yang hijau pun dia sebat habis kan. Hari pokok tu kena sapu. Kalau yang kering lagi lah hancur. Maksudnya bandingan yang sangat dahsyat dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis licin ni. Baik, mana dia panggil wajhut tanasub? Wajah munasabah ni mana tuan? Baik, sekarang di hasad ni biasanya berlaku benda yang profesion dia sama tuan. Guru sama guru, anak murid sama anak murid, orang ke laut sama ke laut, darat sama darat, satu pejabat sama pejabat. Dulu arwah Profesor Dr. Harun Din kan, seorang pegawai tinggi dalam satu jabatan tu, teruk kena sakit kan. Bila dia panggil Dr. Harun Din, Dr. Harun datang dia tempat dia duduk tu kan, kursi dia duduk tu, Dr. Harun Din kata tu jam atas tu buka. Jam tu. Ada apa tu? Buka. Buka jam ada patung kan. Patung siam dicocok macam-macam. Dia cocoknya patung tu macam-macam, digantung dia balik tu. Tapi bila masa digantung tu. Ya, jadi badan kawan tu rasa macam kena tikam tu dia duduk. Oh, macam nak mati rasa. Alhamdulillah ubat betul, alhamdulillah izin Allah Taala sembuh. Jadi maknanya apa tu? Dia sama-sama dia hasad. Baik, sekarang sebab apa dia hasad? Rahsia dia batalkan amal sebab nikmat yang Allah Taala beri sama nikmat bentuk ukhrawi, nikmat bentuk akhirat yang besar, atau nikmat bentuk duniawi yang sementara ni, siapa yang bagi? Allah Taala. Siapa taksis benda tu? Tuhan. Bila dia hasad seolah-olah dia komen Tuhan. Tu rahsia dia. Seolah-olah dia kata apa? Apa bagi dia? Bagi aku seorang dah ada. Macam tu maknanya. Seolah-olah dia membangkang keputusan Allah. Itu bahaya tu. Yang situ tempat dia bahaya besar tu. Soalnya tak reda dengan qada Tuhan. Keputusan Tuhan. Atau Tuhan batalkan amal dia. Sebab seolah dia mencabar keputusan Allah Ta'ala. Nikmat, sihat, kesakit apa semua adalah taksis iradat. Tuhan dah siap kan? Bila dia komen tu dia hasad, mana dia ada komen? Semua benda berlaku dengan kehendak Allah. Ada kehendak orang lain? Mana ada? Bila kehendak Tuhan kita nak lawan kan? Dia hasad tu mana soalan dia lawan. Lawan Tuhan. Habislah Tuhan batalkan amal dia habis semua sekali. Ya. Bahaya besar situ duduk. Baik, sekarang yang hasad ni pula pelik. Boleh. Yang ni boleh dihasadkan. Siapa dia? Iaitu dipanggil sini hasad yang mana ghibtah. Ya, dipanggil ghibtah. Yakni jangan engkau mendengki seorang melainkan terhadap seorang yang ni boleh. Seorang hamba yang diselimuti dalam pakaian-pakaian takwa. Mana orang ni perjalanan dia semua takwa Allah. Boleh kita hasad. Itu mana kita jadi macam dia. Ya. Hasad sini dengan mana ghibtah. Mana kita nak jadi macam dia. Kita tengok orang tu baik, kita nak jadi baik macam dia dengan tidak menghilangkan nikmat dia. Ya, kalau nak hilangkan nikmat dia tu hasad. Ya, dia nak macam-macam lah. Orang Melayu macam orang meniaga sama meniaga. Bawa tanah kubur lah, jumpa cakai. Macam-macam. Ya, sampai jadi syirik pun ada. Ya, bahaya tu. Jadi kalau kita tengok orang yang elok mentaati Allah, maka kita boleh hasad dengan dia dengan mana kita nak jadi macam dia. Minta kepada Allah supaya kita dapat bersifat dengan sifat yang elok tu. Tu tak apa.
berpakaian takwa. Bertakwa itu diibaratkan pakaian. Quran sebut walibasut taqwa khairul lakum. Pakaian takwa, mana ditasbihkan takwa itu satu amal yang besar yang tak boleh tanggal daripada kita. Macam mana tak tanggal ni pakaian, itu maksudnya. Ya. Takwa ila himidari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa rasul syaril hailah. Takut ke Tuhan, takwa tu midar, paksi segala kebajikan dunia akhirat duduk situ. Mana kalau kita ada sifat takwa, memang kita dapat kebajikan dunia akhirat. Kalau tak ada, dia tak akan dapat. Itu besarnya takwa. Lepas Tuhan angkat martabat takwa dalam Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu sisi Allah, orang yang paling tinggi darajat takwa dia. Apa makna takwa? Imtisalul awamir wa jinabun nawahi zahiran wa batinan. Menjunjung segala perintah Tuhan dan menjauhkan segala larangan zahir dan batin. Jadi kalau kita tengok ada orang macam ni, Masya Allah hebat, kita pun nak jadi macam dia, itu tak apa, itu dipuji syarak. Habis itu maksud dia. Inilah kehidupan, iaitu dia panggil hadza huwal aish. Itulah kehidupan yang sebenar, mana bertakwa kepada Allah. Ma atyab aishul muhib ma'al habib. Masya Allah. Alangkah indahnya kehidupan seorang kekasih bersama kekasihnya. Siapa kekasih kita? Huwallahu ta'ala. Orang kalau berkasih, indah tak hidup tuan? Indah lah kan, sama-sama berkasih. Wah, mesra je. Maka cari mesra dengan Tuhan, dengan makhluk sementara je. Lepas tu kita mati tinggal laki bini isteri dengan laki, tunggu siapa dulu je kan. Himmah kita pergi dulu, himmah dia pergi dulu, tu je lah. Sebab tu jangan kita tertipu kasih dengan makhluk semua ni sementara. Kasih sebenar yang hakiki dengan Allah Ta'ala. Maka keelokan hidup bila kita bina dengan Tuhan ada kasih, itu mahabbah. Dan jalan ke Tuhan pun mahabbah. Tariqul mahabbah. Jalan kami menuju pada makrifat Tuhan ialah mahabbah. Mana kalau kalbi tak ada mahabbah dengan Tuhan, dia tak ada berjalan. Kalau dia buat ibadat, membuat gitu je lah. Kadang sampai teruk lagi rasa berat lah. Orang yang rasa berat buat ibadat, itu kesian tu, malang besar. Patutnya ibadat ni lazat dia panggil. Qutul arwah, makanan terlazat. Orang kalau makan lazat dia kata apa tak sedap, tu mungkin cek balik tu. Dia demam panas tak apa penyakit tu sebab tu. Makanan lazat dia tak dapat rasa lazat. Bermakna dia sakit. Begitulah ibadat ni makanan ruh yang paling hebat. Tapi bila dia rasa berat, bermakna dia ada penyakit. Tu kena cek mana obat balik. Dan sebab penyakit besar kita apa? Ialah kalbi terpaling daripada Allah Ta'ala. Sehingga dia leka dan leka dia langgar pula perintah Tuhan. Dan suruh dia malah buat. Yang dilarang pula dia buat macam-macam. Sebab kena cek balik kalbi dia tu. Pada guna muhib ni. Jadi muhib ma'al habib. Orang yang mengasihi dengan habib kekasih dia. Sebab iza lam yattali' alaihi rakib. Alangkah indahnya kehidupan seorang kekasih bersama kekasih ketika tiada orang lain memerhatikan dia. Faham? Orang sedang bercinta, dia berkasih, tak ada gangguan orang lain. Seronok tak? Seronok. Kan? Kalau dia bercinta tiba-tiba dia main kayu tiga, sama ada jantan kayu tiga atau betina main kayu tiga, seronok tak? Tak seronok kan, berlipat kena tendang. Kalau bini talak tiga tu berjalan tu. Kalau tengok main dengan jantan lain, dia talak tiga tu contohnya kan. Tu maknanya ada gangguan. Begitulah nak contohkan kita dengan Tuhan. Bila kita buat ibadat, kita dengan Tuhan je, wah lazat dia lain. Kalau campur dengan orang dia buat ibadat, ada riak, biarlah, itu dah rosak. Kasih dia sudah apa? Sudah cacat. Mesra dia dengan Tuhan sudah cacat bila dalam kalbi dia ada orang. Dia buat ibadat, kena orang. Dia buat ibadat, seorang puji. Dia buat ibadat, suka orang sanjung. Itu habis semua tu. Itu rosak kemesraan mahabbah dia dengan Allah. Dan bila rosak, di mana dia dapat madat dengan Tuhan? Mana dapat futuhat dengan Ta'ala? Maksudnya, bersihkan kasih kita betul. Jangan dicampurkan dengan yang lain. Itu. Maknanya alangkah indahnya kehidupan seorang yang kekasih bersama kekasih kita dengan Tuhan bila apa? Tidak ada orang lain. Mana bila kalbi kita tidak pergi tempat lain. Kalbi betul dia menghadap Tuhan. Lazat dia lain macam Tuhan akan hadiahkan. Habis. Jika dia suka ada orang memerhatikan, maka tidak benarlah di dalam percintaan dia. Kalau dia bercinta, dia ada seorang perhati. Itu berlakon panggil. Si ambil gambar semua dia berlakon. Setiap orang yang ingin orang lain mengetahui tentang halnya sebenarnya tertipu. Kita buat ibadat nak suruh orang lain tahu, padahal dia dah tahu, Allah Ta'ala lebih mengetahui.
Sebab kita buat ibadat, wa kafa billahi alimah, cukup bagi kita Tuhan data. Cukup. Sebab tu kalau ada man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Siapa buat ibadat, dia tak cukup Tuhan dah tahu, confirm dia kena penyakit riya. Man lam yakna bi ilmillah. Siapa yang beramal tak cukup dengan ilmu Tuhan, Tuhan dah tahu, inkishaf ilmu dah terang lah tu. Maka la mahalata an yadkhala alaihi riya. Ya, confirm dia akan kena penyakit riya yang membatalkan seluruh pahala amal. Besok akhirat dia melopong tu. Allah rugi, kosong buat amal penat apa tadi. Tadi. Habis. Jangan tertipu dalam ibadat. Baru betul-betul ikhlas hati kita. Apa ikhlas pemuncak dia? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati dia melainkan Ta'ala. Okay, janganlah engkau menjadi seperti ahli dunia yang ditinggalkan oleh dunia. Bahkan jadilah engkau di kalangan orang yang menceraikan dan berpisah dengan dunia sebelum dunia meninggalkan mereka. Sebelum dunia tinggalkan kita, kita tinggalkan dia dulu baru kita selamat. Besok kita tinggalkan dia, kita kejar dia, lepas tu dia tinggalkan kita kan. Ya, rugi. Dia kejar pada orang yang tak kasih ke dia, rugilah. Coba dia dunia dia tinggal kita kan, tak ada siapa boleh tongkat langit, akhir tinggal. Maka jangan tambat kasih kita dengan yang kena tinggal. Tambatkan kasih yang kekal, itulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Lepas tu Sina Ali kata apa? Sina Ali dua keadaan berbeza. Dan satu ketika dia talakkan, dia kata talaqtu dunya bisalah satu tuluk. Aku dah talakkan dunia ni talak 3 terus. Bukan talak raji'i lagi dah. Wa in kubra dah habis. Ya. Dalam satu ketiga pula dia tengok seorang laki-laki duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Lalu dia kata hushaza wa haza, dia kata, ambil oleh kamu akan akhirat dan ambil oleh kamu akan dunia. Mana pula dunia mana? Dia talak dunia mana suruh ambil. Sebab dunia tu ada dua bagi. Satu dipuji, satu dicela. Kalau kita ambil dunia semata-mata mengikut arahan Allah, cara yang Tuhan susun dan cara penggunaan yang Tuhan ajak, maka selamat kita. Dunia tu dipuji. Tapi kalau kita ambil dunia yang mengajar kita nafsu, kita ambil pula guna cara dia nafsu dan tenggelam kita dengan nafsu, habis dunia tu dicela. Sebab dunia ni akan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Dan kita tasawuf bila dia kata tinggalkan dunia, maksud dia dunia yang tu, dunia yang membawa kerosakan. Ya, makan tu dunia kan? Makan dunia. Tapi kalau kita niat makan untuk ibadat, dia pahala besar. Ya, tapi kalau kita makan niat makan untuk melayan nafsu kita, rosak jauh kita dengan Tuhan. Ya, atau mana? Semua benda tu ada dua line. Ya. Kita benda yang harus kita makan, kita tidur, kita bekerja, semua tu boleh jadi dua tu. Dia boleh jadi baik atau sebaliknya. Jadi yang penting kepada kita apa? Qasad jaga. Dan qasad tu memerlukan kepada apa? Kekuatan dalaman. Ya, apa dia balik pada mahabbah. Bila mahabbah dia kuat dengan Taala, maka qasad dia akan cantik. Semua dia buat kena dia. Tapi kalau kosong hati dia, ya, maka dia takkan boleh berjalan. Kerana jalan ke Tuhan pun mungkin tak sampai atau dia ketinggalan jauh. Bahkan kaedah kita apa? Al-khali ani syauq muakharun. Itu kaedah Tuan Hikam Abi Madian Tilimsan. Al-khali ani syauq, qalbi insan yang kosong daripada cinta dan rindu ke Tuhan. Tak ada rindu ke Tuhan. Ya, jawab dia muakhar, orang tu akan corot ke belakang. Ya, budak-budak sekolah ada merentah desa kan. Orang dah nak balik, baru sampai seorang terkedik-kedik di jalan. Pasal kau lambat no? Tak minat gitu. Dia jawab apa? Tak minat. Tak minat sebab di ujung kau nak balik dia pun sampai. Dia orang berlari jalan. Dia jalan lembab. Sebab apa? Tanya tak minat. Tak minat tu jadi ujung. Begitulah kita dengan Tuhan. Bila tak ada minat, qalbi tak ada tarikan, memang ujung. Dia buat ibadat, bukan tak buat. Dia buat macam lepas batuk di tangga. Sedangkan benda tu benda besar. Ya, benda besar kita buat main-main, maka rugi besar di akhirat besok. Habis. Sebab jangan bagi dunia menapak dalam kalbi. Ya, ada dunia tak apa tuan ni. Ya, sahabat banyak yang kaya, tapi dia tak pernah masuk dalam. Dia masuk dalam dia habis, hancur gitu. Tapi dalam dia kena benteng kuat. Sebab hubbullah kena kuat. Zikir jangan putus. Zikir betul-betul dengan rindu dengan Tuhan. Ketika itu kalau ada dunia pun, dunia tak tapak tangan, dia tak boleh masuk dalam. Nur zikir dia kuat. Tapi kalau dalam dia kosong, dia terkejar dalam dia. Jadi kita jadi hamba kat dia. Sebab benda yang dalam ni kalau kita nak tahu dan semayang, benda dalam akan keluar tuan. Kalau hati sentiasa syuhud dengan Tuhan, dia angkat takbir mi'raj tu hati dia. Tapi kalau dalam benda dunia dalam dia angkat kepok, nampak kan cerita kartun keluar dan semayang. Ya, cerita kartun keluar. Cerita kartun keluar ke? Saya bukan cerita, anak tengok dia menumpang je gitu. Habis masuk semua. Habis cerita masuk. Menyaga ke laut, ke darat, semua masuk dan semayang. Sebab apa? Benda dalam kalbi dia akan keluar tu. Dalam semayang dia keluar tuan ni.
Itu makna sentiasa kalbi kita kena awas. Dia mutiara besar, jangan dikotorkan dia. Wa misaluka idza asarta dunya 'ala al-akhirah kaman lahu zawjatan ihdahuma ajuzah ya kha'inah wal ukhra syabatun wafiyah fa idza asarta al-ajuza al-khaniyah al-kha'inah 'ala syabatin wafiyah afama takunu ahmaq. Perumpamaan dunia ni dengan akhirat. Ya, perumpamaan apabila engkau mengutamakan dunia ke atas akhirat, samalah seperti seorang yang mempunyai dua isteri, salah seorang tua dan khianat dan seorang lagi muda lagi baik setia. Apabila engkau melebihkan isteri tua yang khianat kata isteri muda yang setia, tidakkah engkau dipanggil orang yang bodoh panggil. Dah le tua kemudian khianat pula kan. Yang ni muda baik contohnya. Ya, jadi maknanya dunia tu ibarat benda yang ajuzah, perempuan tua. Sebab zaman Rasulullah Islam Mi'raj, nampaklah digambarkan dunia itu macam perempuan dah beruban, dah berkedut, dah panggil muka macam asam boy. Tahu asam boy? Yang muka dia macam asam boy, kedut dah segetak sibu. Tapi dia tepek dengan make up semua. Habis orang gila kat dia kan. Dia ada satu cerita kan, dia menikah dengan bini muda dia. Bila muda tu basuh mandi tengok berkerut rupa tua. Dia kena tipu kawan make up ambil cantik kan, dia tertipu dengan make up dunia tadi. Bila nampak malaikat maut datang betul nampak, oh ini rupanya habis semua kan. Ya, dia tertipu dengan dunia. Mana dah tu kemudian pula jahat pula kan. Hasad, dengki macam-macam. Maknanya apa? Kalau kamu jatuh hati orang gila, bodoh gila. Orang nak benda yang elok kan. Tu maknanya. Jadi kalau begitu keadaan dunia tadi kau gila, sedangkan akhirat tu ibarat perempuan yang muda, makna benda yang elok. Kau pergi kejauh ke dunia yang akan ditinggal, sedangkan akhirat yang maha hebat di sana kamu tidak menumpukan. Itu maksudnya. Maksudnya hati manusia nakkan benda yang benda yang comel, benda yang baik, benda yang lazat, benda yang mahal, benda yang mempunyai segala kesempurnaan. Hati manusia akan jatuh cinta pada benda yang sempurna. Maka siapa lebih sempurna dari Tuhan? Kita maju Suluddin kan, Allah Ta'ala yatasib bil kamalat. Tuhan bersifat dengan segala kesempurnaan, makhluk bersifat dengan naqais, segala kekurangan. Tapi kenapa hati manusia itu jatuh dekat makhluk, tak jatuh pada Tuhan? Sebab dia buta. Ya, dia buta atau keliru, telah ditipu. Dia soleknya perempuan tadi ingat muda, rupa tu tua tuan. Itulah maksudnya. Maksudnya apa? Jangan tertipu antara dunia dengan akhirat. Kita pilih akhirat. Antara makhluk dengan Tuhan, atau jannah syurga sekalipun, kita pilih Tuhan. Syurga tu makhluk kan. Ya, anda pilih yang sebenar-benar yang kekal, huwallahu ta'ala. Itu maksudnya. Dan satu lagi, rubba qada alaika bizam liyukhrijuka minkal al-kibra wal ujub yusalli ar-rajul rak'ataini faya'tamidu alaihima wa yarkanu ilaihima wa ya'jabu bihima fahadhihi hasanatun ahatat biha sayyi'at wa akharu yaf'alul ma'siyah fatuksibuhul zillah wal inkisar wa idimul maskanah wal iftikar fahazihi sayyi'atun ahatat biha hasanah. Dia kala rubba di sini apa namanya ni? Kadang-kala mana rubba li taklil. Jadi rubba li taksir. Kau macam dia kata rubbal kariyil Quran wal Quran ya'anu rubba li taksir. Banyak pembaca Quran lanat dia balik. Itu sebab dia baca tak betul, tajwid tak kena, ataupun dah baca betul tapi Quran cakap lain, Quran dilawan dia balik. Itu semua kena laknat. Iaitu rubalid, nak cerita di taksir. Sini rubalid taklil. Berterjemah mana? Kadang-kala. Ya. Rubba qada alaika bizam. Kadang-kala dia menentukan dosa ke atasmu supaya dia dapat mengeluarkan sifat sombong dan ujub dirinya. Kan? Dia ulama besar. Pum kena dosa, pum jatuh dia kan. Dia rasa hina diri dia kan. Ada kala Tuhan nak downkan dia supaya dia sedar, jangan dia sombong. Ya, tu. Dan seorang laki-laki melakukan salat 2 rakaat lalu ia berpuas hati di atasnya, cenderung hatinya kepadanya, dia rasa hebat.
dan dia sangat takjub dengannya, maka ini adalah kebaikan yang diselubungi keburukan yang banyak. Nampak baik tapi dalam tu rosak. Seorang laki-laki lain pula melakukan maksiat, lalu ia diselubungi dengan perasaan hina dan pecah hati dan terus tenang dan bergantung pada Ta'ala, ya, maka ini kejahatan yang diselubungi banyak kebaikan. Dalam hikam dia kata apa? Maksiatun awrasat zullan wan kisarah khairun minat ta'a awrasat istikbarah. Maksiat tapi membawa kamu rasa hina diri dengan Tuhan, dia bertobat rasa hina, lebih baik daripada orang yang buat taat tapi mewarisi sifat takabbur, riya, ujub, puas, penuh rasa dia yang paling baik. Habis tu, ya, bukan diri maksiat tu baik, bukan. Mana lepas tu susulan tu, dia buat maksiat, kemudian dengan sebab maksiat tadi dia rasa hina diri, dia bertobat sungguh dengan Tuhan, ya, maka orang itu lebih baik daripada orang buat taat pada zahir hebat tapi dalam dia kotor, ada dengan penyakit dalaman, sombong, riak, ego, merasa dia paling baik, atau semua tak pakai, orang tak terima amalan itu. Itu maksud dia apa? Kita tidak boleh memberi keputusan terus tentang apa yang dilakukan oleh orang tadi, ya. Sebab tu dikira al-ibra bil khawatim, kiraan manusia syurga neraka dikira di mana? Di ujung masuk, ya, indan tihai ajalin, dia mus nafas akhir kedudukan dia bagaimana atau tidak, taat atau maksiat, ya. Itu maksud dia. Sebab tu kita tak boleh kata orang kafir lalu, oh ni ahli neraka ni, tak boleh kan, sebab kita tak tahu di ujung. Tapi kalau Islam kafir kena kata ni orang Islam ke? Ni orang Islam, ni orang kafir. Jangan kata orang silap pula, ni orang kafir Islam, kita tak boleh nak kafir kau orang. Kalau itu kita pun tak boleh nak Islam dengan awak. Itu silap, ya. Dua benda yang jangan keliru tu. Islam dengan kufur menentukan tu kena tentu, sebab tu sifat dia ada, ya. Ada setengah orang dia tak faham, orang kata menentukan syurga neraka tu tak boleh, bukan menentukan agama tu. Tentu agama memang kita tahu, IC kita pun ada, ni Muslim dan tak Muslim kan. Dia kata jangan kata orang tu kafir, mana tahu dia nak mati masuk Islam. Kita pun kata jangan kata awak tu Islam, mana tahu awak nak mati awak kafir. Terbanyak lah dia. Ya, Islam dengan kafir jelas, dia Islam kena kata Islam, dia tak Islam kan dia tak Islam. Tapi syurga dia tak tahu, ya. Sebab banyak orang yang kadang-kadang di awal hebat Islam, di ujung dia murtad mati kafir, ada, na'udzubillah. Ada orang hebat awal kafir, ujung dia bertobat masuk Islam, naik tinggi martabat dia pun ada juga. Empat pusingan itu sentiasa berlaku dalam hadis. Pertama, dia Islam, mati pun Islam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan terjadi golongan itu. Ada yang kafir di awal, mati pun kafir, wal'a'izabillah. Ada yang awal dicantik Islam, mati kufur, wal'a'izabillah. Dan yang keempat, ada yang awal di kafir, ujung dia masuk Islam, dia mati Islam pun ada. Benda ni sentiasa berpusing, ya. Sebab tu kita tak tahu ujung kita macam mana. Tak ada sebab kita nak rasa kita hebat, tak ada sebab kita nak bangga diri, sebab seorang pun tak tahu ujung dia. Bahkan orang yang tahu di ujung hebat pun masih tawaduk. Nabi-Nabi Rasul semua ahli syurga, dan mana dia takabur. Sayyidina Abu Bakar dijamin syurga hidup-hidup. Apa ucapan dia? Ya ayuhan nas inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum fa in ata'tullah fa'inuni wa in asaitu faqawini ila akhir. Wahai manusia, aku telah dilantik oleh kamu menjadi pemimpin kamu, dan aku bukan orang yang terbaik. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar jamin syurga tu, ya. Aku bukan orang terbaik di kalangan kamu. Kalau aku taat pada Allah, maka bantulah aku. Tapi kalau aku tersilap, tolong perbetulkan aku. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakar, orang dah jamin syurga tadi oleh Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Jadi maksudnya apa? Kiraan al-ibra bil khawatim, kiraan di ujung. Oleh kerana makin dekat ujung kita, makin dekat. Macam kita lari 3 pusingan, makin dekat garis penamat, maka maknanya makin dekat akhir umum lagi kita kena berjaga betul, dan kena meningkatkan amal saleh, dan meningkatkan lagi hubungan kita dengan Allah, memohon pertolongan agar di akhir kita dengan husnul khatimah. Kemudian kafa bika jahlan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma wafirni ala ma sallallahu alaihi wasallam. Inna khaira kulluhu bid'an. Alhamdulillah. Subhanallah.